Call is now being recorded. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni ramai dah masuk asrama. So madam buat rakaman juga. Ada Wan seorang kat sini kan? Wan boleh dengar suara madam tak? Boleh, madam. Boleh. So tak apa, kalau nak tanya soalan terus boleh Wan sebab Wan seorang je. Okey, untuk yang ni sebenarnya soalan sebenar tahun 2021 yang COVID tu kan. Tahun 2020 tak ada soalan. So dia exam tahun 2021. Okey, kemudian 21 ke 22 dia exam? Saya ingat lupa pula. 2000, yang ini akan menjadi 2021. Lepas tu yang dia orang exam hari tu 2022 punya. Okey, tengok soalan nombor 1. Saya terus buat tahun 2021 ni sebabnya dia adalah format baru. Format terbaru. Jadi bahagian A ada 64 markah. Dia berbeza dengan sebelum tu. Bilangan soalan pun sikit sahaja. Okey, so nombor 1 ni tajuk tingkatan 5. Dia dah mula tak ikut susunan. Okey, nombor 2. Okey, nombor 2 ni tajuk tingkatan 4. Kalau awak pernah tengok, ni tajuk tingkatan 4. Chapter hukum linear. Okay, hukum linear iaitu kita kena buat Y sama dengan MX tambah dengan C. Okey. Nilai C kita tak nampak berapa, tapi nilai M kita boleh cari. Okey, macam mana nak cari nilai M? So, madam ada 2 titik sekarang. Titik yang ini dengan titik yang kuning. Okey, titik yang kuning. Daripada titik tu, madam boleh cari kecerunan iaitu Y2 tolak dengan Y1 per dengan X2 tolak X1. Ini rumus dia. Okey, kemudian madam pun cari, madam dapat titik dia 7 tolak dengan 1 per dengan 5 tolak dengan 2. So yang atas tu 6, yang bawah 3. Jadi kecerunannya bersamaan dengan 2. Itu yang pertama. Kemudian soalan yang tahun-tahun yang terkini ni dia nak suruh pelajar fikir lebih sikit. Tahun awak pun nanti kena fikir lebih juga. Iaitu awak kena imagine awak ada satu garisan. Saya kecilkan tulisan dia. Okey. Awak kena imagine ada garisan yang memotong paksi Y. Okey, memotong paksi Y. Katakan madam buat kat sini warna hijau. Nilai di sini ialah C. Cluenya ialah kalau kecerunan di sini 2, kecerunan di sini pun mesti 2. Macam tu clue dia. Jadi titik yang kita ada yang pertama titik 2, 1. Dan titik yang kedua kita, titik C tu. Okey, untuk titik C tu, sebenarnya nilai yang kita tak tahu hanyalah, kita ada nilai X, tapi nilai X kita kosong. Kita cuma tak tahu nilai Y sahaja. Nilai Y tu dekat C tu lah. Jadi, madam guna rumus kecerunan. Tapi kecerunan kita dah ada dah. Kecerunan bersamaan dengan 2 sama dengan 1 tolak dengan Y per dengan 2 tolak kosong. So 2 sama dengan 1 tolak Y per 2. So madam buat yang ini menjadi 4 sama dengan 1 tolak Y. Maka Y bersamaan dengan 1 tolak dengan 4.
Y sama dengan negatif 3. Jadi tahulah bahawa nilai pintasan kita C bersamaan dengan negatif 3. Okey, boleh terima tu? Okey. So, Madam akan sambung. Okey, kita dah dapat nilai, beberapa nilai. Yang pertama, Madam dah dapat nilai M. Yang kedua, Madam dah dapat nilai C. Madam nak gantikan nilai Y besar. Y besar mengikut paksi. Y besar adalah ln, saya besarkan sikit, ln Y. Saya ganti tempat Y besar. Sama dengan M kita tadi dah dapat dah. M kita 2 X, Madam ganti dengan paksi X iaitu ln X. Kemudian tambah dengan C, nilai C kita negatif 3. Okey, kemudian dia suruh Madam jadikan Y sebagai tajuk. Jadi Madam kena ubah suai dahulu kedudukan yang ini. Okey, sebab Y menjadi tajuk. Jadi kalau nak mudahkan cerita, Madam boleh buat hukum log. So kat sini dia buat ln Y. Madam naikkan ni ke atas, dia akan jadi sama dengan ln X kuasa 2 tolak 3. Okey, apa-apa nilai yang jatuh ke bawah akan bertinggi ataupun yang bertinggi akan jatuh ke bawah. Dua-dua boleh. Okey. Sekarang Madam nak menggunakan hukum log iaitu ln Y tolak dengan ln X kuasa 2 sama dengan negatif 3. Okay, kita nak guna hukum log sekarang. Jadi soalan log yang sebiji tu dia tak keluar, dia guna semasa sahaja. Okey, untuk hukum log, apabila ada hubungan tolak, dia akan menjadi bahagi. Okey, sama dengan negatif 3. Kemudian tadi Madam asyik sebut log tu kan, sebab kita sebenarnya ln tetapi di sebalik ln itu sebenarnya dia adalah log asas eksponen. Y per dengan X kuasa 2 sama dengan negatif 3. Jadi kita bawa eksponen ke kanan, so Madam tinggalkan Y per dengan X kuasa 2. Eksponen akan sepak nombor negatif 3. So kita akan dapat nilai Y sebagai tajuk. Y sama dengan X kuasa 2 I kuasa negatif 3. Ini jawapan yang tepat juga. Cuma pelajar kadang-kadang dia rasa ralat ada nombor negatif ni. So Madam boleh tulis dalam bentuk Y sama dengan X kuasa 2 per dengan I kuasa 3. So tak adalah negatif tu bila kita bawa turun ke bawah. Tapi jawapan hijau pun betul, jawapan pink pun betul. Okey, itulah dia soalan nombor 2 daripada tajuk hukum linear. Cara dia tanya dalam penyelesaian tu ada hukum log diguna pakai. Sebab itu soalan AdMath sekarang ni dia tidak keluar ikut tajuk. Dia combine beberapa tajuk. Okey, Madam buka kepada soalan, silakan. Sebab kita nak pilih-pilih soalan ni sebab kita buat yang tempat je dulu. Okey, boleh So, saya pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga, kita tengok senior kita 2 tahun lepas jawab soalan. Yang tahun ni Madam tak dapat lagi soalan, nak kena tunggu juga daripada kedai buku. Saya minta dengan cikgu sekolah, dia pun tak ada. Okey. Dalam satu janjang geometri. Kita dah belajar ni janjang geometri. Boleh tengok balik video Madam. Video cycle yang kedua ni Madam label dengan cantik. Dan Madam keep going list day by day.
Berbanding mula-mula madam buat bulan 10 dulu, madam tak sempat kan, banyak benda nak buat. Okey, soalan bagi tahu dia adalah janjang geometri. Sebutan pertama 217, jadi A kita adalah 217. Ambil masa untuk menulis sambil-sambil kita kurangkan kita punya nervous. Dan nisbah sepunya R ratio adalah 2/3. Okey, so soalan pertama, dia nak nilai maksimum untuk N dengan keadaan hasil tambah. Okay, dia guna perkataan hasil tambah N sebutan pertama kurang dari 650. Jadi madam nak kena pilih rumus dulu. Rumus dia bagi dalam exam. Okay, rumus adalah Sn sama dengan A 1 tolak R kuasa N per dengan 1 tolak R. Rumus diberi. Okey, kemudian madam akan gantikan nilai-nilai tersebut. Okey, nilai A 217. Okey, 1 tolak R 2/3 kuasa N per dengan 1 tolak R. Lepas tu dia kata kurang dari 650. So nilai-nilai A dengan R masuk dalam rumus. Mudah je cara dia. Cuma pelajar kadang-kadang takut. Okay, dia takut. So awak tengok macam mana madam handle proses awak takut ni kan. Madam tekan tanda sama dengan awak tengok betul-betul madam tekan ni, harap-harap tak salah. Sebab kadang-kadang saya lupa nak clearkan kalkulator pun dia tak boleh. Tengok saya cuba tukar tanda sama dengan pecahan 217 kurungan 1 tolak kurungan 2/3 tutup kurungan kuasa, saya buat kuasa X Okey, kemudian tutup kurungan besar. Yang bawah 1 tolak 2/3. So saya nak guna tanda sama dengan dulu. Sama dengan 650. Lepas selesai, awak tekan button shift, tekan button calculate. Tekan lagi sekali shift, calculate sama dengan. Jawapan awak lebih kurang 15.978. Okay, jawapan awak lebih kurang 15.978. So jawapan akhir kita dah ada. Kita cuma nak kira saja. Okay, kita cuma nak kira sahaja. Okay, so madam teruskan. Okay, madam teruskan. Jawapan akhir dah ada. Okay, so yang pertama madam settlekan yang ini. Lepas tu madam settlekan yang ini. Okay, madam buat yang biru dahulu. Yang biru 1 tolak 2/3 sama dengan. Ni yang biru. Jawapan ni madam akan darab dengan 650. Kemudian dapat jawapan baru. Madam bahagikan dengan 217. So dekat sini yang tinggal ialah 1 tolak 2/3 kuasa N kurang dari 650 per 651. Kalau ada soalan sila tanya. Sebab dia saya lompat tu. Okey, kemudian kita buat pertukaran Yang nombor pergi sana, yang ada kuasa N datang sini. So kita akan dapat 1 tolak 650 per 651.
kita akan dapat 2/3 kuasa N. Dia dah jadi positif. Okey, nombor yang depan, okey, Madam ada yang ini, Madam ambil 1 tolak answer. So, Madam dapat di sini 1/651 kurang dari 2/3 kuasa N. So, Madam nak kena pujuk supaya N ni jatuh. Okay, N ni jatuh. So, caranya Madam kena log dua-dua belah. Okay, mula-mula Madam log belah kiri. Okay, kemudian Madam log belah kanan. Dan didapati N bertenggek. Okay, N itu bertenggek. Tadi Madam pesan apa-apa yang bertenggek akan jatuh ke depan. So, dia jatuh ke depan, kita boleh hapuskan yang bertenggek. Itu tujuan kita guna log. Okey, kemudian untuk menampakkan proses perubahan tanda. Okey. Okey. Malam ni Madam buat masih lagi tingkatan 4. Madam buat latih tubi dulu. Mungkin you all tak ready lagi nak masuk tingkatan 5. So Madam buat latih tubi. So nanti lepas habis latih tubi yang ini, Madam akan tanya balik. Nak sambung yang ini ke nak teruskan tajuk lain? Okay. Okay. So yang ini Madam tekan kalkulator. Madam baru perasan nak tanya. Log. Okay. Madam tekan kalkulator. Shift log. 1/651. Madam tutup kurungan sama dengan. Okay. Nampak di situ nilai negatif tu. So Madam salin nilai negatif 2.8136. 8136 N darab dengan, Madam nak tekan yang ini. Shift log 2/3. Okey, so Madam dapat negatif 0.1761. 0.1071 negatif 0.176. Sekejap Negatif 0.1761. Itu bacaan kalkulator. Kemudian kita decide. Sekarang kita nak tinggalkan N seorang-seorang. Dan kita akan buat proses negatif 2.8136. Madam akan buat proses bahagi dengan negatif 0.1761. Okey, proses yang terlibat ialah membahagi dengan nombor negatif. Dia akan menukarkan tanda di atas. Daripada kecil menjadi besar. Dan sini akan jadi N. Kenapa berlaku? Sebab Madam membahagikan dengan nombor negatif. Okay, ada soalan tak situ? Yang inilah biasa pelajar salah kat sini lah. Okey, kemudian Madam sambung sikit lagi. N kan? Ini tajam dekat dia tajam dekat dia. So bila Madam tekan kalkulator, negatif 2.8136 bahagi dengan negatif 0.1761. 1761 sama dengan. So sini Madam akan dapat 15.9798. 15.98. Lepas tu tadi soalan minta nilai N yang paling besar. Maksudnya nilai N kurang dari 15.98. So integer yang terdekat adalah 15. Kalau awak nak buat lagi, ada lagi sebab kurang dari dia boleh nombor 14, dia boleh nombor 13, tetapi soalan tanya kita apakah nilai yang paling besar? Okay.
Bila dia tanya yang paling besar, kita tak bolehlah terima 14 ni. 14 dah kecil, 13 kecil. Sehinggalah nilai 1. So dia nakkan nilai yang terbesar, maksimum. So nilai yang paling maksimum ialah 15. Okey, bila buka kepada soalan silakan. Tak tanya mana-mana. Ni soalan exam sebenar dah ni. Kita boleh tengok cara dia tanya tu tidaklah terlalu susah. Kan berbanding yang cikgu kita reka tu kan. Kadang-kadang saya pun pening kepala nak jawab soalan teraya. Dia soalan teraya tu berlubang otak saya kadang-kadang bila pelajar tanya. Sebab itu saya limitkan soalan yang pelajar nak tanya dekat saya. Saya nak soalan tu saya buat dulu. Saya tak nak you bagi saya soalan kerja sekolah. Sebab saya antara cikgu Mat dengan Mat ni dia ada perjanjian dia. Kalau dia bagi kerja sekolah, cikgu tuition jangan ajar. Sebab nanti pelajar tak buat. Jadi kalau pelajar bagi kerja sekolah, saya cuba elak untuk tolong dia buat. Kecuali kalau dia minta guideline. Itu lain. Kalau nak tanya step by step, saya memang tak sempat. Sebab saya bukan cikgu admat. Saya adalah pensyarah matematik perakaunan. Saya memang kerja. Okay, saya memang kerja waktu siang. Waktu malam, saya peruntukkan masa lebih kurang setengah jam, hampir sejam macam itulah untuk saya study admat. Sebab saya sayang ilmu admat saya. Sebab dekat sini saya mengajar matematik perakaunan. Dia tak sama dah. Matematik perakaunan dengan admat tak sama. So daripada dihilang daripada minda saya ni, so saya buatlah tak malam macam ni. Tapi tadi kalau pelajar tak masuk, saya cancel lah kelas malam ni. Tapi tadi ada seorang masuk, saya teruskan. Okay, sebab saya kalau boleh saya nak rekod tu ada orang lah. Okay. Okay, simbol inequality ni, kalau awak perhatikan pen warna, saya guna warna purple. Kat sini kecil, sini kecil, kecil lagi, kecil, kecil, kecil. Dia mula berubah apabila media membahagikan dengan nombor negatif. Sebab dalam inequalities ini, mendarab nombor negatif atau membahagi nombor negatif akan menyebabkan tata tanda berubah. Kalau asalnya purple tu kecil, dia akan berubah menjadi warna pink, dia akan menjadi besar. Cuma pelajar sekarang ditanya jat besar jat kecil ni sebab tu madam buat tanda dekat sini. Madam buat tanda sebab N kita duduk belah sini. Sekarang madam nak tulis belah depan. Sebab itu madam buat tanda tajam dekat dia. So tanda tajam dekat dia. Madam buat semula Okey. So kalau pelajar buat sekarang, pelajar akan dapat 15.98 besar daripada N. Pelajar dapat macam tu. Tapi kan pelajar kan dia tak biasa nombor kat depan, dia nak N kat depan. So madam buat N dan madam buat tanda tajam dekat dia. Macam tu, tajam dekat dia. So kat sini akan jadi 15.98 dan nombor yang kurang dari ni yang terbesar ialah 15. Kalau ikutkan ada lagi sampai N sama dengan 1, tapi permintaan soalan dia nak paling besar. So paling besar 15. Okey. Semasa proses yang ini, proses membahagikan dengan nombor negatif, awak jangan cancelkan negatif dengan negatif lagi. Dekat jawapan baru cancelkan. Sebab kalau awak cancel awal-awal, awak tak perasan proses pembahagian dengan nombor negatif dan awak lupa tukar tanda tu. Kalau tak, mesti ramai pelajar yang akan dapat jawapannya 16. Tu kena hati-hati. Okay, step by step. Okay, tu 2 soalan dah.
Tak Kakak ambil antibiotik. Number 4. Okay, so kita sambung satu lagi, kita tengok. Okay. Ya, ini tingkatan berapa ni? Okay, ni tingkatan 5. Okay, ni tingkatan 5 ni. Kita tengok macam tak boleh nak jawab. Kita tengok kecerunan macam boleh. Tetapi dia tanya benda pelik-pelik yang lain tak apa boleh. Okay, ni tingkatan 5. Okay, alright. Yang ini tingkatan 4. Okay, yang ini tingkatan 4. Dia panjang sedikit tapi tak apa. Okey, yang pertama dia bagi dekat kita fungsi kuadratik, iaitu yang ini adalah tajuk 2 ni. Tajuk 2, fungsi kuadratik. Kemudian dia tanya kita tentang julat nilai X dengan keadaan fungsi yang warna pink besar dari kosong. So, media salin fungsi yang berwarna pink, X kuasa 2 tambah dengan 3X tolak 4. Lepas tu soalan kata buatlah besar dari kosong. Kita ikut besar dari kosong. Okay, hampir ni dah. Sekejap ya. Kakak, adik yang tidur lagi. Okay. Kemudian Meda nak tunjuk sebab markah dia kecil. Okay, markah dia kecil. Meda nak tunjuk ni. Awak tekan menu. Awak pergi dekat nombor 2. Awak pergi ke bawah nombor 6. Awak pergi ke bawah lagi huruf A. Awak pergi ke huruf B. Tajuk inequality. Okay, awak tekan sama dengan. Okay, darjah tertingginya ialah 2. Okay, awak pilih pattern mana soalan awak tu. 1, 2, 3, 4. So, Madam tengok pattern nombor 1. Madam pun masukkan perkali dia 1, positif 3, negatif 4. Madam tekan sama dengan. Ni jawapan dia. Dia siap bagi jawapan dalam kalkulator. Okay, dia dah siap bagi jawapan. So, Madam salin jawapan sekejap. X kurang dari negatif 4. Lepas tu tanda koma. Lepas tu 1 kurang dari X. Ni jawapan akhir. Ni jawapan akhir. Tapi sebelum jawapan akhir, sudah tentulah dia mesti ada jalan kerja. So, kita berlakon je lah jalan kerja ni. Kita berlakon sahaja. Lepas tu kita lukis lengkung yang senyum. Kita lukis mangkuk dan kita hayunkan. Buruk pula. Kita hayunkan. Okey. Yang warna hijau tu lakonan sahaja. Sebab jawapan akhir dah ada. Okey. So tengok betul-betul. Nombor di sini negatif 4. So Meda akan terbalikkannya akan menjadi X tambah 4. Nombor di sini 1, Meda akan terbalikkan jadi X tolak 1. Selesai lakonan yang baris kedua, selesai. Kita nak berlakon yang seterusnya. Nilai di sini, nilai di situ. Yang ini negatif 4, yang ini 1. Kemudian awak tengok di hadapan nombor 4 tu, di hadapan nombor negatif 4 tu ada X. Okey, X bermaksud kawasan berlorek. 1, 2, 3. So, lepas kawasan berlorek, X, Meda ada nombor negatif 4. Lepas tu tanda koma ni maksudnya ruang kosong. Ruang kosong di sini. Kemudian Meda jumpa nombor 1. Kemudian Meda jumpa X pula. X tadi bermaksud kawasan berlorek. Jadi kita dapat markah bonus untuk 5A ni, markah bonus 2. Kita tak payah banyak fikir. Okay. Selesai nombor 5A. Kalau ada soalan silakan. Okay, kalau tak ada, Meda pergi kepada B. Okay, Meda pergi kepada B. Mungkin ini soalan terakhir kita lah. Okay, untuk B,
Medan nak tulis kat mana ni sebab dia panjang. Dia ada persamaan PX. Saya kecilkan sikit. Okey. Kita ada PX tambah dengan Q tolak dengan Fx sama dengan kosong. Okey, dia kata tolak dengan Fx. Fx kita tadi yang warna pink. Okey, yang warna pink iaitu X kuasa 2 tambah dengan 3X tolak dengan 4. Okey, kemudian madam buka. Madam kembangkan semua. PX tambah dengan Q tolak X kuasa 2 tolak 3X tambah 4 sama dengan kosong. Madam nak jadikan belah sini kosong, madam akan pindahkan positif X kuasa 2 tambah 3X tolak dengan PX tolak 4 tolak Q. Akhirnya perkali di sini dah menjadi positif. Okey, madam buat perubahan tu ya. Okey. Mempunyai, dia kata mempunyai punca-punca alfa beta. Alfa dan beta. Kemudian dia suruh madam cari alfa tambah beta dengan alfa darab beta. Okey, so dari sini madam keluarkan dahulu. Madam keluarkan dahulu. Kalau dia tanya kosong sama dengan X kuasa 2. Okey, madam letakkan di sini, madam nak letak negatif. Kemudian madam letak 3 tolak dengan P. Sekejap saya letak tambah dululah. Tambah 3 tolak P. X saya letak kat luar. Tolak dengan 4 tolak dengan Q. Okey, iaitu saya ikut pattern iaitu X kuasa 2. Kat sini tadi tolak sebab inilah tolak. Saya nak buat hasil tambah punca X tambah dengan hasil darab punca sama dengan kosong. Saya nak buat benda ni tadi. Dah belajar kan? Okey. So dari sini kita tahu, okey, kita kena hati-hati sebab tanda di sini tanda di sini positif ni ya, tetapi kita sebenarnya nakkan nilai negatif. Jadi madam keluarkan hasil tambah punca adalah alfa tambah beta bersamaan dengan madam akan keluarkan negatif 3 tolak dengan P. Sebab dia ada negatif. Kemudian alfa darab beta sama dengan negatif 4 negatif Q. Okay. So kita tengok mana-mana yang kita boleh buat. So dia kata apa lagi ni? Dia kata nyatakan alfa tambah beta dan alfa beta dalam sebutan P ataupun Q. So madam dah buat jawapan kita tu. Okay. So alfa, kalau saya nak teruskan yang ini pun boleh. Kalau yang ini kalau pelajar nak teruskan. Alfa tambah beta. Bila pelajar kembang ni, negatif 3 tambah dengan P. Kalau dia tak selesa lagi, dia nak tukar lagi. Alfa tambah beta sama dengan P tolak dengan 3. Yang ini betul, yang ini betul, yang ini pun betul. Mana-mana. Kemudian alfa darab beta, kita boleh terima soalan jawapan ni dah. Sebab dua-dua nilai dia negatif. Okey. Dekat mana yang tak okey, sila boleh tanya, tak ada masalah. Okey, madam teruskan. Soalan yang seterusnya, yang nombor 1 ni dah selesai. Sebab dia nak dalam sebutan P ataupun Q. Dia tak suruh selesai pun.
Okey, soalan yang kedua. Dia kata punca-punca baru. Okey, dia bagi dekat kita X kuasa 2 tambah dengan RX tambah dengan R tolak 10 sama dengan kosong. Jadi dia bagi punca baru. Okey, punca yang pertama 2 per dengan alfa. Ni punca yang pertama. Punca yang kedua ialah 2 per dengan beta. Jadi kalau kita buat macam tadi, hasil tambah punca adalah 2 per dengan alfa tambah dengan 2 per dengan beta. So kalau madam tengok dekat jawapan dia ni, kalau awak tengok dekat warna biru ni, dia ada tambah kat situ. Ingat tadi madam letak tanda negatif R. Manakala hasil darab punca adalah 2 per dengan alfa darab dengan 2 per dengan beta. So, madam dapat sama dengan R tolak dengan 10. Kalau kita permudahkan, 4 per dengan alfa beta sama dengan R tolak dengan 10. Okay, dia bukan tinggi, dia panjang. Okay, dia panjang, dia bukan tinggi. Okay, so kita tak kisah nak selesaikan mana-mana dulu. Okay, kalau nak selesaikan contohnya kalau madam tengok, yang ini madam boleh darab silang kaki meja. Okay, madam darab yang warna biru dahulu. Madam dapat 2 beta tambah 2 alfa per dengan alfa beta sama dengan negatif R. Okay. Kemudian kalau madam tengok, okay, tadi madam dah buat proses warna biru, warna kuning dan warna purple. 3 madam buat tadi. Atas 2 beta tambah 2 alfa bagi alfa beta. Okay, kemudian madam perhatikan di sini bahawa di sini ada nombor 2, di sini ada nombor 2. Madam boleh faktorkan. 2, madam boleh tulis dahulu alfa tambah dengan beta per dengan alfa beta sama dengan negatif R. Okey, kalau awak ingat lagi, semasa kita buat alfa tambah beta yang tadi, jawapan awak adalah P tolak 3. So, madam boleh sambung yang itu. Okay, madam boleh sambung yang itu, dia akan jadi 2 darab dengan P tolak 3. Alfa beta adalah negatif 4 negatif Q sama dengan negatif R. Okay, so kalau madam nak jadikan R tu positif, tak ada masalah lah, boleh. Okay, so contohnya madam buat 2 P tolak 3. Okay, kalau madam faktorkan negatif, tinggal lagi 4 tambah dengan Q sama dengan negatif R. Kalau madam nak cancelkan negatif dengan negatif ni, maka kita boleh buat kesimpulan bahawa R sama dengan 2 darab dengan P tolak dengan 3 bahagi dengan 4 tambah dengan Q. Panjang ke, Pak? Boleh ke ni? Boleh ke? Okey, sebab dia kata ungkapkan P dalam sebutan Q. Tapi madam tadi belum settle lagi. Madam baru dapat R dahulu. Okay, bila madam selesaikan hasil tambah punca baru dapat R. Tidak menjawab soalan lagi sebab soalan nak P jadi tajuk. Okay, so madam kena adjust yang ini pula. Adjust yang satu lagi ni. Okay, ada satu lagi di sini. Okay, yang ini 4 per dengan alfa beta tadi
-4 negatif Q sama dengan R tolak dengan 10. Jadi kat sini madam boleh buat 10 daripada negatif ni, madam bawa ke sebelah sini, dia akan jadi positif 10 tolak dengan 4 per dengan 4 tolak Q sama dengan R. Okay, sama dengan R. Lepas tu kita gantikan. R yang ini tadi, madam samakan dengan yang ini. So, kita boleh buat kesimpulan bahawa 10 tolak dengan 4 per dengan 4 tolak Q sama dengan 2 kurungan P tolak 3 per dengan 4 tambah dengan Q. So, bila kita permudahkan yang ini nanti, awak akan dapat dia nak tadi, lupa pula soalan dia. Dia nak P dalam sebutan Q. Nanti saya boleh jadikan P sebagai tajuk. Okey, kalau kat sini saya rasa pelajar belum nampak lagi apa yang saya nampak ni. Okey, di sini masih ada 2 sebutan lagi. Kita akan buat macam tu. So, awak akan dapat 10 darab 4 tolak Q tolak dengan 4 per dengan 4 tolak Q sama dengan 2P, sebab saya kembang 2P tolak dengan 6 per dengan 4 tambah dengan Q. Satu tambah satu tolak. Satu tambah satu tolak. Macam mana saya nak matikan? Ada cara kan nak matikan ni? Okay, tengok cara kita nak matikan. Sebab kalau saya duk ingat saya nak matikan ni. Tapi tanda tak sama. So macam mana nak samakan? Kita boleh wujudkan negatif di sana. Okay, sini 10, 4 tolak Q, tolak 4. Saya kekalkan yang ini 4 tolak Q. Sama dengan mana silap? 4 tambah Q. Kat sini silap ni. Sini silap. Okey, kat sini saya silap perasan Saya tunjuk saya silap kat sini. Apabila saya dah keluarkan di sini tanda negatif, 4 saya dah tukar jadi positif, Q saya lupa. So Q dia positif. Jadi sini positif, positif, positif. Selesai masalah. Alright. Berpadam pula. Tambah dengan Q. Sebab sejujurnya dia akan jadi sama. Okay, thank you. Okay. So, kat sini madam bolehlah mematikan yang bawah. Ni dengan ni dah sama, boleh matikan. Kita settle yang atas sahaja lagi. So, yang atas 40, madam kembang tambah dengan 10Q tolak 4 sama dengan 2P tolak 6. Okey, so saya teruskan nombor dulu 10Q dulu. Kemudian saya ada 40 tolak dengan 4 tambah dengan 6. 42. 10Q tambah dengan 42 sama dengan 2P. Jadi soalan nak P sebagai tajuk. 10Q tambah 42, madam bahagikan dengan 2. Jadi P kita adalah 5Q tambah 21.
So malam ni Madam dapat jalan kerja yang panjang. Kalau kita buat latih to be banyak kali, mungkin kita akan dapat jalan kerja yang lebih pendek. So jawapannya saya rasa betul, 5Q tambah 21. Okey, dia panjang sedikit. Okey, dia panjang sedikit. Okey, saya buka kepada soalan. Kalau tak ada, kita nak tanya besok. Kita nak teruskan latih to be tingkatan 4 ataupun nak masuk tajuk tingkatan 5. Boleh bagi cadangan. Mungkin adik-adik yang tingkatan 4 ni dia tak tahu lagi dia aliran apa, sebab itu dia tak join sekarang. Tapi yang mana yang memang tingkatan 4 ambil MAT, tingkatan 5 pun memang MAT lah. So macam mana? Okay, so besok kita akan try tajuk tingkatan 5. Cikgu awak akan ajar ikut ni saya rasa, ikut urutan. So tingkatan 5 tajuk apa ya? Sekejap saya tengok buku rujukan. Untuk tingkatan 5, okay, tajuk yang soalan mula-mula tadi. Okay, tajuknya ialah sukatan membulat. Boleh? Kita belajar tajuk ni dulu. Sukatan membulat. Ataupun nak pembezaan. Ikutlah mana-mana. Saya okey je. Sebab ini cycle yang kedua dah. Saya pernah mengajar dah satu cycle penuh. Okey, so kita boleh try tajuk pembezaan. Okey, kita mula tajuk 2 besok. Pembezaan tingkatan 5. Mungkin cikgu sekolah menengah mula tajuk 1, saya masuk tajuk 2. Okey, itu saja, kita jumpa lagi malam besok. Esok hari Ahad boleh ngajar. Okey, sekian, terima kasih.